Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan start dengan chapter 1. As I mentioned before, chapter 1 is more on theory part, and please respond to me if any question yang you nak tanya ataupun I tanya apa-apa, please respond supaya kita punya session ni tak terlalu mengantuk ataupun madam seorang je yang bercakap-cakap, okay, dengan komputer ni. Alright. So, apa yang you akan belajar dekat dalam chapter 1 adalah more on, kenapa tak pergi yang ni? Apa yang you akan belajar dalam chapter 1 ni adalah, I will explain the difference between cost accounting and also financial accounting. So, kita akan tengok secara detail what are the criteria yang boleh kita comparekan antara cost accounting and financial accounting. Of course, there are a difference between cost accounting and financial accounting. Alright, so nanti I will explain to you later in details. Alright, then I will explain about the terms used in the cost accounting. First one, term berkaitan dengan cost. Kita akan belajar apa itu cost, apa itu cost unit, and what is the cost center. Apa yang dimaksudkan dengan cost center ni? Ini penting untuk you punya chapter 4 overhead. Alright. And another one is that last subtopic, classification of cost according to nature, function, traceability, dan tolong tambah lagi satu dekat situ adalah behavior. Yang ni penting you kena ada nota tu. Right? Another one is behavior. So meaning that when you are classifying the cost, there are four categories. Okay? Cost can be categorized ataupun can be classified into 4 category, iaitu nature, function, traceability ataupun behavior. Okay, kita akan go in detail one by one. Right? So first thing first, kita akan pergi dulu kepada definition of cost accounting. Alright, so cost accounting, when we talk about the cost accounting, you kena membayangkan you sekarang ni dalam production ataupun manufacturing industry. As compared to financial accounting, is more on the finished goods. Benda yang dah siap, you just jual. Bila you jual, you tengok you dapat profit ataupun you dapat rugi. Okay, so itu financial accounting. So cost accounting, sebelum you nak jual barang, you kena tentukan harga cost of that particular product. So untuk menentukan harga jualan, you kena ada cost dulu. Berapa jumlah cost untuk keluarkan baju ni? Nak tentukan harga sepasang baju, you kena tahu dulu cost je. So each of the baju mestilah kena ada profit yang you nakkan. So kalau you jual, maksudnya dah termasuk harga, dah termasuk untung bagi setiap produk yang you jual. So that's why untuk menentukan harga jualan, you kena tahu cost of the product dan dalam masa yang sama there is a profit for each of the product. Okay, so profit ini kita akan belajar in detail how to determine the profit dekat dalam chapter 5, costing method. Yang tu kita akan belajar how to calculate the profit. Right? So in order to come up with the cost, to come up with the sales price, you need to know about the cost. That's why you need to prepare the cost accounting, where the cost accounting will applying the method, technique, approach, formula to analyze the product, okay, in order to assist the manager to make a decision. Okay, dia tidak bermain dengan recording, identifying, measuring, yang tu, communicating, no. Okay, dia tidak bermain dengan posting to the ledger, nak classify sama ada itu asset atau liability, no. It's all about, that's why Madam pernah kata hari tu, cost accounting ni is more on business mathematics. You apply, you baca case study,
you apply the formula. So daripada formula tu you akan dapat jawab whether berapakah jumlah cost of that particular product dari segi materialnya, labornya dan juga expenses. Okay, so the objective of cost accounting itself can be categorized into 4. Okay, kenapa kita nak prepare cost accounting? Sebab kita nak ensure costs are assigned properly. So cost accounting adalah something yang you nak menentukan harga barang, harga cost untuk satu-satu barang. So bila you nak tentukan harga baju tadi, baju kurung, okay, bila nak tentukan harga baju kurung, you kena pastikan all the material, all the element that relate with the production, the baju kurung, assign properly. Bila you assign properly, you akan dapat harga cost yang accurate. Once you dapat harga cost yang betul, barulah you buat ketetapan dari segi profit yang betul, and consequently, you akan dapat harga jualan yang relevant and accurate untuk dipasarkan kepada pasaran luar. So barulah you punya business tu akan compete with the others industry, compete with the other business secara betul lah, okay, faithful, right? So that is the first objective of cost accounting. Next, daripada assuring the cost tu, kita akan dapat plan, okay, or set or prepare any activity. Apakah target sale kita, berapa banyak production yang kita nak buat. Okay, adakah kita nak mengeluarkan 50 pasang baju? Adakah kita nak mengeluarkan 100 pasang baju? So you need to plan. So bila you buat cost accounting, you boleh dapat plan berapa jumlah ataupun target berapa jumlah production yang you nak buat berdasarkan kepada assessment of cost tadi tu. Okay, then you can control the actual and budgeted. Kenapa dia kata boleh compare actual and budgeted? Sebab when we talk about the cost accounting is something yang kita buat sebelum kita produce barang. Untuk menentukan harga jualan, kita buat cost accounting tu dulu. Kita buat estimation dulu. Untuk mengeluarkan sepasang baju kurung, kita kena buat costing berkenaan dengan baju kurung. Okay, fabric dia, button dia berapa ringgit, lace dia berapa ringgit. Nak melibatkan lace ke tak? Kalau tak nak melibatkan lace, so tak payah. Ataupun baju kurung ni nak buat beberapa design. Okay, ada yang menggunakan cotton, ada yang menggunakan lycra, ada yang menggunakan macam-macam jenis fabric lah. Dan setiap fabric dan juga material itu setiap fabric dan material itu mempunyai harga yang berbeza. Cotton mungkin harga dia lebih mahal daripada lycra, for example. Lycra lebih mahal daripada satin, for example. So you dah assign, you dah estimate the cost of that particular product. So that's why dia kata dia boleh control sebab you buat dulu. Bila you dah jual and everything, you akan buat analyze sama ada apa yang you dah estimate ataupun budget tu sama tak dengan apa yang betul-betul berlaku, the actual one. Okay, then of course ketiga-tiga ini digabungkan akan membantu manager untuk decision making. Anything happen dekat dalam cost accounting adalah untuk memastikan information yang dikeluarkan itu membantu ataupun boleh assist the manager to make any economic decision making. Okay, kepada produk tersebut. Bukan business as a whole, but then kepada produk tersebut. Okay, so itulah sebenarnya tujuan kita kena buat cost accounting. Alright. As compared to financial accounting is more on systematic process, systematic step. So bila kita kata systematic, meaning that benda tu mesti kena ada prosedurnya, mesti kena ada standardnya yang you compulsory to follow.
So you akan start dengan identify the business transaction. For example, started business with 10,000 cash in hand. Bila you identify, you measure whether asset is increase or decrease. Asset increase, capital increase. So bila you dah measure, you kena buat recording. Nak record dekat account mana? Account asset dengan account capital. Nak debit ke nak credit? Then at the end of the accounting period, you perlu buat statement of financial position and also statement of profit and loss. You communicate all the information daripada proses-proses tadi tu kepada users you. Itu financial accounting. You tak boleh tiba-tiba you terus buat statement of financial position without doing the books of journal ataupun posting to the ledger and so on. You tak boleh buat. Okay, so dia ada systematic process. As compared to costing tadi tu, you boleh buat mana-mana. Sebab dia tak ada format at all. Dia tak ada systematic process. Dah lah dia buat bila you rasa nak buat, you buat. Kalau financial accounting, tak. Right? Hence, kita tengok secara detail. Right? Sebelum saya pergi jauh, kita tengok secara detail. Berkenaan dengan differences between financial accounting and cost accounting according to the basis. Yang pertama, kita tengok dari segi objektif. Kenapa kita nak prepare financial accounting? Sebab kita nak bagi tahu kepada orang luar dan juga orang dalam, iaitu internal and external user, regarding the financial performance as also financial position of that particular business. Business as whole. Dia dapat profit ke dia dapat loss? Berapa banyak aset yang dia ada? Berapa banyak liability yang dia tanggung? Dia ada modal awal, ada modal akhir ke tak? Macam tu. Itu berkenaan dengan financial accounting. Tetapi untuk cost accounting, dia provide information, a settlement of cost for decision making about the cost, about the product. So kita nak tahu, cost accounting kita nak tahu profit, cost dan juga harga jualan bagi satu-satu produk. Bukan business as a whole. Kalau contoh kilang Gardenia, kita buat cost accounting untuk roti putih. So kita nak keluarkan roti putih, kita buat costing untuk roti putih. Nak keluarkan roti yang ada flavor, kita buat costing untuk roti yang ada flavor. For example, roti flavor chocolate. So ada costing untuk flavor chocolate, ada costing untuk flavor strawberry, ada costing untuk butterscotch punya flavor. So itu cost accounting, itu objektif dia, a settlement of cost. Bukan untuk melihat kepada performance of the business ataupun financial position of the business. Okay? In terms of nature, financial accounting is more on recording, interpret, analyzing in terms of money. But cost accounting more on the interpreting the product itself. Adakah produk tu melibatkan material? Material banyak mana? Kalau 1 kg tepung, adakah produk itu memerlukan 1 kg ataupun lebih kurang daripada kg tersebut? Macam tu. Berapa ramai pekerja yang kita nak ambil untuk keluarkan produk tersebut? Berapa banyak electricity bill yang kita perlu bayar untuk mengeluarkan produk tersebut? As compared to financial accounting, more on analysing the business transaction. Okay? Alright. Next, kita ada recording of data. Okay, as I mentioned before, cost accounting is more on future event. Kita belum keluarkan produk tu, tapi kita kena buat costing of that particular product untuk menentukan cost dan kita nak menentukan harga sale. Kalau kita tak buat costing, kita tak tahu berapa cost of the product, so macam mana kita nak tentukan sale? Okay? Tetapi untuk financial accounting, dia lebih kepada historical data. Historical data meaning that business transaction yang bulan 1, kita boleh record bulan 4 ataupun kita record at the end of the accounting period. Untuk you prepare the SOFP dan juga SOPL. Itu financial accounting. Yang dah berlaku, past event. Cost accounting is future event. Alright? In term of users, siapa yang nak gunakan financial accounting ni? You buat daripada step 1 sampai daripada identifying asset meningkat, asset menurun and so on, sehingga kepada financial statement, siapa yang nak guna?
there are two users of financial accounting. Sama ada dia internal users ataupun external users. Dia inside party ataupun dia outside party. Okay, so you tahulah apa contoh-contoh internal, apa contoh-contoh external which you dah belajar last semester. Untuk cost accounting, it's more on internal management, meaning that the cost accounting information is confidential, not to be disclosed to the other party, not to be disclosed to the other outside party. Tak boleh. Sebab costing ni adalah satu strategi bisnes. Bila you bermain dengan production industry, tak ada satu bisnes pun yang akan bagi tahu, okay, inilah cost produk ni. Tak perlu, tak boleh sebab itu adalah strategi. So bila kompetitor tahu you punya cost of the product, so dia akan bermainlah play with the cost punya amount untuk memastikan you tak dapat compete dalam industri. So sebenarnya when we talk about the cost, each of the business dia akan pastikan cost itu pada harga yang paling minimize. Bila cost berkurang, you akan dapat profit banyak dan jualan pun you boleh compete lah dengan you punya competitor. So each of the business ataupun production punya manufacturing industry, dia akan pastikan dia punya cost of the product tu adalah pada tahap yang rendah. Tetapi berkualiti lah as it's compared on the what are the product they want to produce. Okay. So yang penting adalah financial accounting, kedua-dua users, internal and external. Untuk cost accounting, internal sahaja. Okay. Right. Next kita ada analyze of cost and profit. Analyzing cost and profit dekat dalam financial accounting more on the organisation. Analyze profit or loss for that particular organisation. But untuk cost accounting is more on detail out each product. So kita nak tahu kalau roti, berapa profit roti ni, berapa cost untuk roti ni, untuk roti, untuk produk tersebut, bukan untuk bisnes tersebut. Okay. Dari segi time period pula, kalau financial accounting is more on definite period, tetap. Contohnya you nak buat financial statement at the end of the accounting 2024. So you buat 1 tahun. You nak buat 3 bulan, you nak buat 6 bulan. Dia ada definite period yang you perlu prepare the financial statement which is compulsory. But not for cost accounting. Cost accounting, you prepare the cost accounting when it is needed, when it is required. For example, macam kilang Gardenia tadi tu, dia akan buat costing bila mana dia nak keluarkan produk baru. Contoh pada awal permulaan, dia keluarkan roti putih. So sebelum dia keluarkan roti putih, sebelum dia nak tentukan harga jualan untuk roti putih, dia kena buat costing untuk roti putih tersebut. Kos dia adalah RM4. So barulah boleh dia jual dengan harga mungkin RM5.30 selepas tambahkan profit. Dan bila dia keluarkan roti putih, dia buat R&D, dia buat survey with the customer. So customer kata, tak best lah kalau ada roti putih je. Mestilah nak roti yang ada flavor. So bila ada nak buat roti yang ada flavor, contoh flavor coklat, dia kena buat costing untuk roti yang flavor coklat tu. Sebab bila flavor coklat, dia menggunakan material yang berbeza. Macam roti putih tadi, dia hanya menggunakan flour, egg, yeast, sugar. Contoh ada 4 benda. Tetapi bila you nak come up with you nak produce with the flavor yang ada flavor coklat, material dia dah bertambah. Misalnya pada flour, egg, yeast dan sugar, dia ada flavor pula coklat. So flavor tu dia ada cost dia sendiri. So dia akan melibatkan costing yang berbeza. Mungkin juga labor yang berbeza. Mungkin juga expenses yang berbeza. That's why cost accounting, it is not definite period to prepare the cost accounting. It is when it is required, when it is needed, then you need to prepare the cost accounting. Mungkin setahun tu kalau you nak come up with 5 produk, 5 kali you kena buat costing. Ataupun you langsung tak nak buat, you tak nak keluarkan apa-apa produk, you just maintain with the current product. So you tak perlulah buat cost accounting. Itu yang dimaksudkan dengan when it is required or when it is needed. Right?
Then presentation adalah a set of format. Dalam financial accounting, there is a format yang you perlu follow. You tak boleh buat SOPL, format dia SOFP. You tak boleh buat SOFP, format dia SOPL. SOPL pula dia ada format. Dia start dengan sale, lepas tu tolak dengan discount receive, tolak dengan return inward and so on. You akan dapat net sale. Lepas tu dapat gross profit, you kena tolak operating expenses, then you akan dapat. Dia ada flow dia yang wajib you ikut. That is called format. But not at all for cost accounting. There is no format at all. It's just a matter of approach, teknik ataupun boleh dipanggil sebagai formula yang you gunakan untuk come up with the costing punya calculation. So that's why Madam kata costing ni lebih kepada formula, bukan format. You don't need to hafal the format. Alright, tetapi you need to memorize the formula. Okay. Alright, itu sahaja the differences between financial accounting and cost accounting. Any question before I proceed to the next slide? No, madam. No, madam. Semangat ni madam explain kat you macam dalam kelas ni tau. Okay, walaupun duduk. Kalau boleh berdiri, madam berdiri dah. Alright, so next kita pergi kepada slide rules of cost accountant. Okay, yang ni madam tak pergi lama sebab mungkin ada juga soalan yang ditanya define rules of, bukan define, what are the rules of cost accountant. So jawapan ini kalau soalan tanya lebih kurang yang slide number 3. Ni objektif, sama je sebenarnya. As an cost accountant, you lah yang bertanggungjawab untuk memastikan cost are assigned properly, plan to determine, to ensure the operation under control and so on. Okay. Right, kita pergi kepada next subtopic. First subtopic settle ya, differences between financial accounting and cost accounting. Now kita pergi kepada second subtopic iaitu kita berkenalan apa itu definition of cost, cost unit and cost center. Okay, in general, cost ini boleh didefinekan sebagai the amount of expenditure, berapa jumlah perbelanjaan yang you perlu keluarkan untuk mendapatkan sesuatu barang. Contoh, you nak beli handphone, cost untuk handphone tu amount dia contohnya 1,500. 1,500 itu dikira sebagai cost. Itu secara general. Okay. Dalam ACC 116 berkaitan dengan cost accounting, cost ini kita panggil sebagai amount spent or used in making a product or doing an activity must be in monetary form. Amount spent. Contoh you nak keluarkan roti tadi tu, you kena spend bayar untuk membeli gula, nak beli telur, nak beli yeast, nak beli tepung. So harga gula RM5 sekilo, harga tepung RM3 sekilo. So RM3, RM5 is example of cost. That is the amount spent for in making a product. Kalau you tak beli, maksudnya you tak boleh buat produk tersebut. Itu maksud cost dalam ACC 116 related with the product itself. Okay. And cost ini boleh dikategorikan, alright, kita tulis. So nak sikit tulis ni. Macam contoh-contoh tulis dekat whiteboard lah kan, anggap je macam tu Cost can be categorized into material, labor dan juga expenses. So, bila kita cakap berkenaan dengan cost membuat sekeping ataupun sebuku roti, harga dia RM3. RM3 itu adalah termasuk apakah material yang diperlukan, siapakah labornya dan apakah expenses yang terlibat. Contoh, kalau you nak buat roti, material yang you perlu ambil kira adalah tepung
tepung apa tadi? Tepung, telur, sugar, yeast. Itu material. Lepas tu labor, chef. Expenses, utility bill, electricity, depreciation of machinery, sewa, lagi apa lagi? Advertising, promotion. So, bila nak tentukan cost of the product, you kena mengambil kira ketiga-tiga elemen ni kena ada. Okay. Kenapa baju yang cotton, yang kosong lebih murah daripada baju yang cotton juga tetapi dia ada lace, dia ada manik? Kenapa dia berbeza? Sebab dia menggunakan material yang berbeza. Kalau untuk baju yang kosong yang tak ada lace, dia hanya melibatkan fabric sahaja dengan benang and so on lah yang berkaitan. Tetapi kalau baju yang ada lace, ada manik, ada zip, ada button, dia lebih mahal sebab dia ada extra aksesori untuk baju tersebut. So that's why you tengok cost, walaupun dia kilang yang sama, gerai yang sama, produk yang sama, baju juga, tetapi kalau dia menggunakan material yang berbeza, dia akan harga jual dia adalah harga yang berbeza. Kenapa jualan dengan harga yang berbeza? Sebab harga kos dia berbeza. Macam tu. Kenapa harga baju kurung yang ramai orang pakai lebih murah berbanding dengan harga kurung yang custom made? Kenapa? Sebab baju kurung yang ramai orang pakai tu dia letak dekat kilang, semua buat keluar sekali je kan, labor dia murah. As compared to baju yang custom made, you pergi dekat butik, you perlukan special designer. So walaupun material yang sama tetapi labor yang berbeza untuk you bayar. Okay, so that's why produk yang sama tetapi dia boleh harga yang berbeza disebabkan oleh elemen of cost tu, melibatkan elemen yang berbeza dan harga yang berbeza. Itu adalah cost. Cost amount untuk buat produk dan mesti melibatkan material, labor, expenses. So that's why nanti you tak perlu tanya dah kenapa madam dekat dalam kita punya industri, market kita, roti-roti yang sama je tetapi kenapa harga dia berbeza? Sebab cost dia berbeza. Kenapa harga kos dia berbeza madam? Sebab dia menggunakan material yang berbeza mungkin, dia menggunakan labor yang berbeza mungkin dan juga expenses yang berbeza. That's why berlakunya perbezaan harga-harga tersebut. Kenapa burger ayam tak sama dengan burger ayam special? Sebab burger ayam dia tak menggunakan telur. Tetapi burger special dia menggunakan telur. Nampak tak material yang berbeza? So that's why when we talk about the cost, you kena mengambil kira 3 elemen. Material, labor dan expenses. Okay. Boleh? Alright. Okay, next. Untuk cost, boleh bagi reaction. Macam contohnya, kalau okay macam tu. Okay, madam. Okay, madam. Bagi love ke, macam tu. Barulah kita tahu you dengar ke tak, thank you for the love, macam tu, macam TikTok live kan, right? Okay, kalau raise hand tu maksudnya nak tanya tu, alright? Okay, next adalah slide berkenaan dengan cost unit. Tadi kita bercakap berkenaan dengan cost dalam thank you for the love Ubaidiah. Berkenaan dengan amount, monetary term. Tetapi kalau cost unit, dia lebih kepada quantitative unit. How you measure the product or services. How you measure the flour tadi tu. Ataupun how you measure the fabric. So kalau fabric dalam bentuk sentimeter, okay. Kalau flour mungkin gram, kilogram. Kalau oil, liter, liter, okay. Kalau apa lagi? You nak menentukan, okay, macam mana TMB, dia provide service in term of electricity. Macam mana TMB tentukan berapa jumlah penggunaan untuk setiap isi rumah tu.
So penggunaan itu adalah berdasarkan kepada berapa banyak kilowatt hour yang digunakan dalam setiap isi rumah. So banyak kilowatt hour dia, makanya banyaklah bil yang dia perlu bayar. Sama juga dengan harga air. Kita gunakan air. So macam mana pipe ataupun syabas ataupun apa menentukan harga air ataupun bil air untuk setiap isi rumah berdasarkan kepada meter padu and so on. So begitulah macam mana yang dimaksudkan dengan cost unit. Cost unit more to how you measure the product tu. Okay. How measure macam apa nak buat burger tadi tu. Apa ni measurement yang you boleh gunakan. Mungkin dari segi berapa banyak roti burger yang diperlukan, itu adalah measurement. You pergi klinik, how the clinic measure the consultation fee. Okay. So measuring berdasarkan kepada berapa lama you consult dengan doktor tu. Kalau you consult dengan doktor tu lama, beberapa jam, so banyaklah you kena bayar. So kalau 1 jam RM10, kalau you consult 2 jam, dia jadi RM20. Something like that lah. Okay, itu adalah cost unit. Okay, I hope you boleh faham. Next adalah cost center. Okay, cost center is defined as a business section or department. Cost center ni adalah dekat dalam satu-satu production punya industri, dekat kilang manufacturing, dia akan ada section-section dia. Tak perlu cakap kilang lah, macam contohnya bakery shop. Okay, bakery shop. Bakery shop ni ada selalunya dia memang akan ada kitchen yang buat all the produk. Roti apa lah, tak kisahlah roti tuna ke donat ke apa benda ke, dia akan buat. Itu dipanggil sebagai production department. Dan once dah siap packaging and so on, dia keluarkan produk tersebut, dia letak kat display cabinet, akan ada cashier, akan ada display cabinet, akan ada orang promoting, akan ada orang buat advertising, akan ada orang buat marketing, akan ada juga purchase department, HR department, akan ada store untuk letak all the stock yang diperlukan. Itu dipanggil sebagai business section, business department. Okay. Contoh paling mudah, okay, dan sebelum tu, cost center ini juga terbahagi kepada dua, iaitu production dan juga, malah tulis yang ni, dan juga service. Cost center dua, production dengan service center. Contoh, in a manufacturing company, biskut punya manufacturing company, you just imagine sekarang ni kita nak buat biskut raya. So bila you buat biskut raya, sebenarnya kalau you buat kat rumah pun, you akan nampak ada section-section dia. Okay. Dalam you nak buat biskut, akan ada section untuk making ataupun mixing. Maksudnya dekat situlah section yang you nak campur adukkan all the flour, egg, sugar, semua chocolate rice ke apa benda ke, you campur adukkan semua benda tu. Bila dah campur adukkan tu, you akan tekan-tekankan dia nak bentukkan jadi cookies macam mana, bentuk bulat ke bentuk petak ke macam mana, itu section lain. Dah tekan-tekan semua tu letak dalam dulang semua tu, you pergi bakar. Tu section lain. Lepas bakar barulah you packagingkan dia. Tu dah ada berapa section dah kat situ. So semua section itu adalah melibatkan main activity untuk produce the product. Dipanggil sebagai production cost center. Sebab dia adalah main activity daripada raw material, daripada tepung menjadi cookies. Okay? Selain daripada production tadi tu, akan ada juga department-department yang lain, iaitu kita panggil sebagai personnel, orang yang akan menentukan siapa pekerja, nak bayar gaji pekerja. Pekerja ni ada OT ke tak. Okay? Lepas tu purchase, bila tak ada tepung, siapa pula yang nak beli? So purchase department yang akan beli. So purchase department dah beli banyak-banyak supaya tak out of stock, dia akan letak dekat store. So akan ada pekerja di store untuk manage store punya barang. Lepas tu akan ada kantin, tempat pekerja-pekerja makan, semua berehat. Akan ada account department untuk mengeluarkan financial statement for that particular business organisation. That
call sebagai service cost center. Kenapa kita panggil service cost center? Sebab dia hanya providing or supporting the production center. The main activity would be at production center, but the other activity selain daripada production center in the service center. Faham ke tak faham? Penat juga nak bercakap daripada Faham, madam. okey. Sedih tau, you punya faham ke tak faham? Faham, madam. Faham, Nampak tak? madam. Faham, madam. Faham, madam. Bangunlah, semangat sikit, aku ni nak bercakap. Ayo. Okey? Penat ni bercakap ni. Alright, tapi tak apa, pahala kan. You dengar ni pun banyak malaikat kiri kanan mencatat pahala you sebab berada dalam majlis ilmu. Sempat lagi selit. Alright. Okay, let's do the activity. Masa ni dia nak panggil nama. Alright. Kita tengok activity sekejap sama ada you can classify the item ini berdasarkan sama ada dia cost ke cost unit ataupun cost center. Okay. Siapakah nama yang pertama? Maintenance department, Afiqah Zulaika, can be classified as what? Cost unit or cost center? Afiqah Zulaika. Yes, madam. Maintenance department as cost center, cost unit, cost. Apa jawapan you? I think cost center. Cost center, good. This is cost center sebab dia department, section. Okay. 2 gallons of water, Ahmad Ubaidah. Cost unit, madam. Cost unit, good. Cost unit sebab gallon. Yang ni adalah measurement kepada water. Okay. Cooking department, Najmuddin. Cost center, madam. Cost center, good Najmuddin. Next, Aina Khadijah, cafeteria. Cost center. Cost center, good. Machining department, Danish. Danish, are you there? Danish, where are you? Tidak ada? Pastikan ni. Kalau you tak ada, kenapa pula you ada online ni? Ada something wrong tu. Fizatul nak jawab ke? Machining department? Fizatul Nurkhalisha? Tak nak. Cost center. Cost center, good ke? You tertekan. About 26 of flour, Erzulaika. Hello madam, sorry saya pergi toilet tadi. Dan tau pergi toilet masa ni. Okay. Jawab terus Danish. About 26 of flour. Come on Danish. Cost unit. Cost unit mana pula? About 26 ni. 26 ni dia panggil apa? Cost unit. Come on Danish. Dia bukan cost unit. Dia adalah apa Danish? 26 ringgit. Dia adalah cost. Siapa yang angkat tangan tadi tu? Cost ya, cost. 26. Okay. Lainlah dia panggil bulk 3 kg of flour. 3 kg would be the cost unit. Okay. 5 unit of chair. Fatin. Cost unit. Cost unit. Yang ni baru cost unit sebab unit. Unit apa? Chair. Macam tu. Cost unit. Okay. Okay. Ada lagi satu aktiviti. Nanti saya panggil nama. Okay. Jangan risau yang tak kena panggil tu. Alright. Kita sambung. Last subtopik. Last dah. Izzah. Sabar ya. Nanti madam panggil nama awak. Alright.
Okay, next, last subtopic. Last subtopic adalah seronok ya, kau main reaction tu. Okay, sabar tunggu ni, belajar ni dulu. Lepas tu nanti react. Okay, classification of cost. Okay, classification of cost can be classified into 4. Number 1, nature. Number 2, function. Number 3, traceability ataupun dipanggil sebagai identifiability. Number 4 is behavior. So soalan ni selalu keluar dalam you punya quiz. Mungkin dia akan tanya macam ni. Below is the cost and classify the cost below according to its function. Contoh macam tu. So kalau function, you kena tahulah kalau function jawapan dia ada ni je. Ini je jawapan function. Macam tu. Okay. Kita pergi satu persatu. By nature. By nature actually madam dah explain. By nature, cost can be classified into material, labor, expenses. Masa slide yang cost tadi tu. Okay. Ada 3 elemen dekat dalam cost. Material, labor, expenses. So by nature you kena pastikan. Contoh kalau kalau material bulk flour RM26 of flour. Itu material. Kalau labor paid salary to supervisor. Itu labor sebab kita bayar gaji pekerja. Kalau expenses, paid electricity bill. Itu expenses sebab dia operating expenses. Dia bukan material, dia bukan labor. Itu perbezaan antara ketiga-tiga elemen tu and according to nature. Okay. According to function pula, function ni kita boleh tengok sama ada cost itu adalah production or manufacturing cost, administration cost, marketing, selling and distribution, research development dan satu lagi tambah dekat sini finance. Finance cost. Okay. Finance cost ni selalunya interest on loan. Bila kita pinjam dengan bank, kita terpaksa bayar interest on daripada loan yang kita pinjam tu, itu dikategorikan sebagai finance cost. Okay. Kalau manufacturing cost, apa ya madam contoh manufacturing cost? Contohnya adalah depreciation of machinery. Depreciation of machinery. Kenapa depreciation of machinery as production or manufacturing? Sebab mesin digunakan dalam kilang untuk produce the product. Tetapi kalau depreciation of office furniture, dia tak boleh kategorikan sebagai manufacturing sebab dia bukan di kilang, dia di office. So bila di office kita panggil sebagai administration cost. Okay. Marketing, selling and distribution, yang ni melibatkan advertising, commission, promotion, lagi apa lagi? Transportation, itu adalah marketing, selling and distribution. Another one, research and development. Kalau you nak come up with a new product, you buat survey with the customer, you distribute survey untuk you dapatkan input daripada customer, apakah new product yang you perlu release. You buat research, masuk lab untuk come up with the new product, itu adalah research and development. Finance, macam madam cakap tadi lah, interest on loan. Itu adalah kalau you kategorikan cost itu berdasarkan kepada fungsi-fungsi dia ataupun function dia. Okay? Okay. By traceability ataupun identifiability, cost can be classified according to whether the cost involved directly or indirectly. Okay, yang ni you kena dengar baik-baik Alright. Traceability, each of the element tu akan ada sama ada direct ataupun indirect. Okay, apakah element of cost? Kita ada material. Okay, kita ada labor. Dan kita ada expenses. So kalau mengikut kepada traceability, dia boleh trace pula material ni dia ada direct material ke indirect material. Dia ada direct labor ke indirect labor. Dia ada direct expenses ke dia ada indirect expenses. Itu dia trace secara detail lagi. Okay.
So contoh material yang direct material. You nak buat baju kurung. Baju kurung, direct material untuk baju kurung adalah fabric. Kenapa madam kata dia adalah direct material? Sebab kalau tak ada fabric, tak jadi baju kurung. Indirect material dia adalah button, lace, labuci I don't know in English, zip. Okay? So kenapa madam kategorikan 4 another accessory ni sebagai indirect? Sebab accessory ni dia bukan compulsory untuk ada. Kalau zip tak ada, boleh kita gantikan dengan button ataupun langsung tak letak zip, letak getah je. Okay, jahit je terus kain tu. Ataupun baju tu tak ada zip, macam tu. Tapi jadi tak baju? Jadi baju. Okay, kalau lace tak ada, jadi baju tapi tak berapa cantik lah baju tu. Mungkin kita boleh jual baju tu dengan harga yang lebih murah lah sebab tak ada aksesori. That's why madam categorizekan the accessory tu sebagai indirect material. The main material ataupun the main item adalah dikategorikan sebagai direct material. Okay, contoh lain. Kalau kita nak buat nasi ayam. Kita cerita pasal makanan dengan berpuasa ni kan. Nasi ayam. Direct material untuk nasi ayam adalah beras tu sendiri dan ayam. Sebab kalau tak ada beras dan ayam, dia tak jadi nasi ayam. Dia akan jadi nasi biasa. So indirect materialnya adalah apa? Kalau dalam nasi ayam, dia tak ada salad, jadi tak nasi ayam. Jadi cuma dia tak complete. Macam tu. So sort of indirect ni something yang accessory, yang membantu, yang support the main item. Yang direct ni adalah secara langsung. Memang dia kena ada. It's a compulsory, ada, wajib ada. Kalau label pula, direct label. Nak buat fabric, nak buat fabric. Nak buat baju kurung tadi tu. Siapa direct label? Tailor. Kalau tailor tak ada, tak jadi baju. Okay? Siapa pula indirect label? Mungkin cleaner, mungkin supervisor, mungkin manager, owner, mungkin siapa lagi? Tak tahulah siapa label lain. Okay? Yang madam boleh fikir sekarang ni tu je. Supervisor, cleaner, manager. Okay? So 3 orang tu. Sebab yang 3 orang ni dia tidak terlibat secara langsung dengan pembuatan baju. Dia hanya membantu. Tetapi kalau tailor tak ada, tak jadilah baju tadi tu. That's why tailor categorized as direct labor. Yang 3 orang tadi tu categorized as indirect labor. Dia labor tapi dia indirectly involved with the production. Okay. Direct expenses pula. Okay, ini take note ya. Direct expenses ada 2 sahaja. Yang pertama letak dalam nota you. Ikut madam tulis. Hire of special machine. Ikut madam tulis. Madam tulis, you tulis ya. Kalau tak aci. Of special designer. 2 ni. Direct expenses ada 2 contoh je. Hire of special machine, hire of special designer. Yang special letak dekat direct expenses. Indirect expenses ni paling mudah untuk you ingat, dia adalah operating expenses. Operating. Apa contoh operating expenses? Rental, depreciation, utility, telephone bill, advertisement, promoting, marketing. Itu semua operating expenses yang melibatkan operasi. Okay? Alright. React. Okay ke tak? Faham ke tak? Barulah boleh main mendalah tu. Okay? Kalau semangat sikit, ada orang bagi love, ada orang bagi thumbs up. Macam tu kan? Gitu. Alright. Okay. Harapnya betul-betul faham lah tu ya. Okay. Dah. Stop. Next. Suruh main, suruh no. Okay. Next. Last one. By behavior. Okay. Tadi kita ada nature, traceability, function. Okay. By behavior ni pula,
can be categorized into 4. Variable, fixed, mixed, and step. Variable, mixed, fixed, and step. Okay. Variable berubah, cost berubah. Dia berubah bila mana production level berubah. Macam ni. Graf dia. Kalau production tak buat, cost pun kosong. Kalau production buat 1, mungkin cost dia akan jadi 1. Production buat 2, cost jadi 2. Dia meningkat seperti mana production level berubah. Cost changes in total as the level production change. Contohnya, kalau you tak buat production apa-apa, you tak perlu beli material. Tetapi kalau you nak buat sepasang baju, you kena beli 2 meter material. 2 pasang baju 4 meter, 3 pasang baju 6 meter. Macam itulah. Itu dipanggil sebagai cost berubah, variable cost. As compared to fixed cost, dia remain constant. Whatever happen, memang you kena incur the cost. Contoh factory rental. Graf dia akan jadi macam ni, constant je. Production kosong pun you kena bayar rent. Mana ada rent cik, saya punya production ni tak ada tahun ni. So saya tak perlulah bayar sewa ya. Mana boleh macam tu. Sewa tetap kena bayar walaupun production you kosong. Sama juga dengan insurans. Insurans tetap kena bayar walaupun production you kosong. Mungkin juga sama dengan gaji pekerja. Kalau you bayar gaji pekerja tu berdasarkan monthly basis, production ada ke tak ada ke, you tetap kena bayar gaji pekerja. So maybe gaji pekerja, salary boleh dikategorikan sebagai fixed cost. Okay. Tetapi kalau upah, dia akan jadi variable. Kenapa salary fixed? Kenapa upah variable? Madam jawab sendiri. Fixed. Kenapa salary fixed? Sebab salary is a monthly basis. Dia tak berdasarkan kepada berapa banyak produk yang you buat. Dia tak berdasarkan kepada berapa jualan yang you buat. Tetapi kalau wages ataupun upah, dia berdasarkan kepada berapa banyak produk yang you boleh come out. Contoh macam gini. Saya bagi upah you, kalau you boleh keluarkan 50 pasang baju, sepasang RM10. So 50 pasang dia jadi RM500. So kalau dia keluarkan 1 pasang baju je, sikit je lah duit yang dia dapat. So it's dia boleh change mengikut kepada production level. Tapi kalau you masuk ni, gaji you, salary you adalah sebanyak 1,500 sebulan. 1,500, anything happen, production kosong ke apa benda ke, you akan dibayar gaji tetap sebanyak 1,500. Itu perbezaan antara upah dan juga gaji. Okay. Mix adalah yang you gabungkan, variable dan fixed. Dia gabung dua ni. Dia kena ada dua-dua elemen. Dia tak boleh satu-satu. So contoh diberi adalah fixed line telephone bill. Kenapa dia dikira sebagai mix? Fixed line telephone bill ni kalau pergi office, yang fixed adalah sewa line dengan TM. You guna ke, you tak guna ke, you kena bayar sewa. Contoh sewa dia RM30. Saya tak tahulah sekarang berapa Yang variable adalah penggunaan dia tu. Kalau you guna banyak, you call customer, you call orang sana, call orang sini, banyak you punya call out. So banyaklah yang you kena bayar. Tapi kalau you tak ada call out langsung, semua call in je, tak payah bayar. Tapi bayar sewa sahaja, iaitu RM30. Macam itulah. Okay. Step cost. Step cost ni adalah dia remain fixed at a certain range of activity but jump to a different amount as the activity increases to the next level. Okay, dia punya graph dia akan jadi macam gini tau. Okay, graph ni untuk memudahkan you faham. Mula dia constant. Dia memang fix. Contoh salary tadi kan. Salary dia constant. Tak kisahlah production kosong ke berapa kan. Tetapi bila dia berubah kepada satu aktiviti, contoh tiba-tiba you punya produk tu boom dekat market. Sebab dia viral, sebab dia masuk dalam TikTok live. So semua orang nak mencari you punya produk tu. So produk itu tiba-tiba boom kepada 50,000 unit. Mula 10,000 je you boleh keluarkan. 10,000 ni cukup dengan seorang supervisor. You bayar supervisor 1,500. Tetapi at some certain activity, dia tiba-tiba menjunam naik.
So dia jadi 50,000 unit. Katakanlah 50,000 unit selepas viral. So adakah you perlu menggunakan seorang saja supervisor? Tak, madam jawab sendiri. Tak, seorang je madam. Dia mesti menggunakan ramai lagi supervisor. So daripada 1,500 sahaja yang you kena bayar, tiba-tiba you kena bayar menjadi 3,000 sebab you ambil lagi seorang supervisor disebabkan oleh peningkatan dari segi production. So itu dipanggil sebagai step cost. Okay? So itulah kalau cost itu diklasifikasi sebagai behavior. Okay. So that's all for classification of cost. Can be classified into nature, function, traceability dan juga last one can be classified according to its behavior. Okay? So berakhirlah chapter 1. Itulah chapter 1. Fitri Dayah Azri kenapa buat bagi reaction macam gitu? Ada lagi ke yang tak faham? Sampai kau bagi love. Right? So fahamlah tu ya, kalau dia dah bagi reaction macam tu, I really hope that all the explanation that yang madam cuba sampaikan tu dengan contoh-contoh yang mudah untuk you faham, harapnya mudah juga untuk you hadam lah apa juga yang madam cuba sampaikan. Last activity. Okay, ada berapa lagi nama yang belum dipanggil kan? So kita buat activity sikit. So you need to classify these costs according to direct or indirect. So kalau according to direct or indirect, meaning that these costs will be classified according to traceability. Sebab traceability is direct or indirect. Okay, let's start. Sugar in making candies. Siapa lagi panggil tadi tu? Muhammad Azami? Saya. Sugar in making candies, is it direct or indirect? Direct. Direct, good. Sebab sugar adalah benda yang wajib kena ada bila you nak buat candies. Itu je, you fikir macam tu. Okay? Next, electricity, Azrael. Saya. Apa jawapan you? Indirect. Indirect, good. Sebab dia adalah operating expenses. Okay. Teller in making shirt. Danny. Dani ke Danny? Saya madam. Apa jawapan dia? Direct. Direct, good. Sebab teller is orang yang paling penting untuk making shirt. Depreciation of baking machine, Nur Afrina. Direct. You sure direct? Depreciation. Depreciation ni selalu you letak mana dekat dalam financial statement itu? Afrina. Indirect. Indirect. Sebab apa? Sebab ini adalah operating expenses. Ni adalah operating sebab depreciation kan dekat dalam operating expenses. So kalau direct expenses dia ada dua je tadi tu. Kalau hire a special machine, hire a special designer dia panggil sebagai direct. Okay? Wages of security guard, next is Nur Aina Damira. Aina. Direct. Wages. Yes. Is it direct? Direct. Are you sure? Ini operating tak? Operating expenses tak? You bayar gaji pekerja semua benda tu? Indirect. Indirect. Indirect ni nah. Sebab ini adalah operating. Okay, tengok Ni operating, yang ni operating, salary pun operating, factory operating, insurance operating. Yang ni semuanya adalah indirect. Kita tak boleh cakap dia direct. Dia direct apa? Direct material. Tak mungkin direct material sebab dia tak melibatkan material. Direct dia melibatkan benda-benda yang indirect. Okay? Melibatkan operating punya expenses. Macam tu. Boleh faham tak?
Dia Faham. dia melibatkan operating expenses. Kalau dia melibatkan macam contohnya tailor ni. Tailor ni making shirt, kenapa you tak cakap dia direct? Sebab tailor ini adalah orang yang paling penting untuk you making a shirt. Contoh, varnish in making table. Adakah varnish ini penting? Benda yang compulsory untuk making table. Aina Natasha. Yes, madam. Adakah varnish ni benda yang compulsory in making table? Yes. Yes. Varnish ni apa? You tahu tak varnish ni apa? Tahu. Apa varnish tu? Ada some liquid yang untuk protection dekat Table. meja tu. Untuk table kayu kan? So adakah benda tu wajib ada? Tak. Dia aksesori je sebenarnya. Sebab kalau varnish tu tak ada, meja tu dah jadi dah sebenarnya. Dah boleh jual sebenarnya, cuma tak cantik. Tapi bila kita varnishkan meja tersebut, dia lagi lebih cantik. So you boleh jual dengan harga yang lebih mahal. So kita letak dia sebagai indirect. Sebab benda tu bukan satu benda yang compulsory. It's just an accessory sahaja. Tapi kalau dia letak kat sini, wood, kayu, in making table. Yes, this is direct. Sebab kayu untuk buat table, benda yang penting lah. Kalau you nak buat table tu table kayu. Macam tu. Okay. Coconut in making nasi lemak. Aliani. Yes, madam. Direct. Direct. Sebab coconut ni kalau nak buat nasi lemak mestilah kena ada santan. Kalau you tak ada santan, dia akan jadi nasi sahaja, bukan nasi lemak. So you kena fikir benda tu macam tu. You kena sebelum macam financial accounting, you boleh terus okay, accept meningkat, accept menurun macam tu kan. Yang ni you kena analyse elok-elok. Okay, yang ni sugar. Sugar ni adalah benda penting dalam making candy. Okay, direct. Okay, kalau dia letak macam apa ni, benda chocolate rice in making candies, benda tu indirect sebab benda tu tak penting pun dalam making candies. Kalau tak ada chocolate rice, jadi je candies tu. Cuma tak cantik lah, dia tak ada accessory. Something like that lah. Macam tu okay, boleh faham? Okay, and chapter 1. Okay, so kita settle chapter 1, meaning that kita akan masuk chapter 2 by next week. Masa next week, wah, seronok kau ya, habis chapter 1. Pastikan faham ya. Madam dah habis, you belum habis lagi. Alright, so untuk next week, kita akan start dengan chapter material. Chapter material, kita akan pastikan you menggunakan calculator lah. Sebab memang akan ada calculation. Ada beberapa formula yang you kena start hafal dah untuk calculation. Alright? Okay. So, madam tutup kejap presentation ni sebab kita nak pergi kepada... Okay, tak sabar nak habis kelas. Tak larat dia nak bercakap. Sikit lagi. Okay? Okay, kita buat past semester question kejap. Kita nak tengok. Kita nak tengok past semester question. 1 Januari. Okay, kita tengok. Chapter 1. Okay, chapter 1, question 1. Okay, so yang ni contoh past semester question. Providing two differences. Yang ni madam dah slightly madam dah explain panjang lebar berkenaan dengan differences between cost accounting and financial accounting. You just take a look the slide tadi tu. Okay. Cost can be classified into a function. Explain two cost function. Function kan ada banyak kan. Ada manufacturing, dia ada administration, dia ada finance, marketing, selling and distribution. So you just ambil dua saja dan you need to briefly explain. Contohnya you ambil production dengan administration. So you explain production tu apa maksud dia. Administration cost tu apa maksud dia. Okay, it's very, dia chapter 1 ni dia bagi memang direct punya soalan lah. Dia tak ada macam calculate itu tak ada. Dia tak ada case tadi. Kalau you tengok question 2, dia panjang. Question 2 daripada page 1 until page 3. Tak habis lagi, 28 markah. Ini contoh soalan test you nanti. Okay.
Ni behavior. Either is a fixed or variable. Okay, yang ni kita tanya. Fixed or variable Kita sambung. Ada lagi yang saya tak panggil nama tadi. Saya habis sampai. Okay. Wages paid to production operator Amira Husna. Is it fixed or variable? Amira Husna? Yes, madam. You rasa fixed ke variable? Madam baru je explain pasal wages ni. Fix. No. Kalau wages ni upah. Upah ni adalah berdasarkan kepada produk yang dia keluarkan. So adakah dia fix? Dia berubah. So dia akan jadi variable. Okay? Salesman commission. Siapa ya? Nur Atira. Kita ramai perempuan ni, tak ramai lelaki. Nur Atira? Saya, madam. Salesman commission. Is it variable or fixed? Variable. Variable, good. Sebab commission adalah berdasarkan kepada jualan. Kalau banyak dia jual, contoh kalau dia tu jual kereta terpakai. Kalau dia jual satu je lah commission dia dapat. Kalau dia jual 2, 3, 4, 5, 6, banyaklah commission dia dapat. Kalau dia tak jual langsung, dia tak adalah dapat commission tapi dapatlah salary. Macam tu. Advertising cost. Sofia Elisa. Advertising. Or anyone yang nak volunteer. Saya nak jawab lah madam. Madam tak payah panggil nama saya. Macam tu. Silalah jawab. Advertising. You rasa apa? Sofia, you rasa apa? Sofia Elisa, are you there? Tak ada. Atau ada orang nak tolong jawabkan? Wan Nur Ayuni? Yes, madam. You rasa apa? Variable cost. Variable cost, yes. Advertising. Advertising ni bukan benda yang tetap pun yang you kena buat. Bila you come out ataupun launch new product, then you come out with the advertising. If not, you tak perlu. Okay. Supervisor salary, last one. Fitri Hidayah. Dah ada dah ni. Siti Nur Najihah. Yes, madam. Okay, supervisor salary. Fixed cost. Fix. Sebab salary kan letak satu salary. Kalau letak wages tu dia akan jadi variable. Okay, itu contoh. Contoh past semester question. Then another 3 set of past semester question I serahkan dekat you all untuk you buat. Okay. Tetapi yang pastinya yang tutorial ni you kena buat. Okay. Semasa pukul 12 sampai pukul 1 je lagi kan. Okay. Yang turn in ni maksudnya dia dah buat lah ya. Tengok sikit. You attach ni you dah buat ke belum? Kalau you attach ni you dah buat, maksudnya you tak perlu dah buat dah. Okay. So yang the rest tu selain daripada yang dah turn in tu, you kena turn in kan you punya task tu dengan menjawab soalan aktiviti untuk tutorial 1. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. By today. By today. Kan sejak lagi tutorial. Lepas tu you nak buat apa masa tutorial tu? Kan? Okay? Boleh Ada deadline, ada timing ke, madam? Pukul 1. Tutorial habis pukul 1. Okay. 45 minit kan? Hmm. Okay. Alright. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Untuk chapter 1. So, Alhamdulillah kita dah settle untuk chapter 1.